Baiklah. Kita pergi kepada slide cikgu yang pertama. Okey. Hai, saya Razif. Tengok elok-elok ah. Kemudian saya sudah berkahwin dan mempunyai anak. Okey, dia ada isteri dan anak. Tak tahulah berapa orang anak. Kemudian dia kata apa? Saya memiliki pertama. Apa dia Zarfan? Mana Zarfan hilang dah? Rumah. Okey. Razik memiliki rumah. Aina Umairah. Yang kedua, dia memiliki apa? Kereta. Bagus. Nombor 3, Madiha. Dia memiliki apa? Duit raya. Okey, duit ya. Seterusnya, barang kemas. Dan yang seterusnya, simpanan dan pelaburan. Dan yang seterusnya, hutang kad kredit dan cukai. Okey. Kalau kamu tanya ayat benda-benda macam ni, hanya yang tahu adalah mak ayah kita. Kanak-kanak umur 12 tahun macam kamulah, ya. Mungkin tak tahu lagi simpanan pelaburan tu macam mana, ya. Barang kemas tu macam mana, ya. Hanya tahu je lah, nampak lah, tapi macam mana nak dapatkan barang kemas tu? Dengan curi ke, ya? Dengan rompak orang ke? Macam mana dengan hutang kad kredit? Kad kredit tu apa pula? Okey. Kalau ikutkan kepada kad kredit ni, kamu telah pun pelajari benda ni pada tahun 5 lagi, ya. Dia ada instrumen pembayaran di tahun 5 dulu. Kad kredit, cek, kad debit, tunai. Okey. Dan cukai. Okey. Contoh ayah Fatin mungkin tahulah kot cukai tu apa. Yang kerja kerajaan mungkin tahu cukai tu apa. Yang kerja sendiri dia mungkin dikecualikan daripada cukai. Okey, cukai kerajaan Malaysia. Baiklah. Aset. Aset itu apa? Sesuatu yang dimiliki, ya. Dimiliki. Okey, aset sesuatu yang dimiliki seperti wang tunai dan harta benda ni. Yang dimiliki, perkataan yang penting adalah dimiliki. Dimiliki tu maksudnya apa? Tak ada siapa-siapa punya dah, dia seorang yang punya. Okey. Bukan bank punya, bukan pak cik sebelah rumah punya, bukan saudara punya, itu adalah kita yang punya. Okey, contohnya apa? Ni dia. Barang kemas. Ada siapa barang kemas ni? Pinjaman. Kalau bagi pinjam tu biasalah, itu bukan kita punya. Kalau barang kemas yang kita beli sendiri menggunakan duit titik peluh kita kerja, dapat duit kan, dapat gaji kan, kita beli barang kemas. Harga barang kemas tu RM200 lah contoh. Itu adalah aset kita. Okey, simpanan dan pelaburan ni simpanan lah, duit dalam bank tu. Okey, macam biasanya murid-murid ni dia ada simpanan tabung haji. Okey, tak tahulah dalam tu ada berapa, ya. Tak kira dah ada berapa, RM50 ke? Walaupun harga duit simpanan kamu hanya ada 10 sen, itu dikira sebagai aset. Ya. Dia tiada nilai, yang penting itu kita punya. Pelaburan pun kita punya. Dan seterusnya kereta. Yang ni kamu kena tahu, kereta. Ni, kereta. Kereta ni maksudnya kereta yang kita beli. Yang kita beli secara tunai lah biasanya. Yang kita beli secara tunai ataupun telah habis bayar. Habis bayar. Ya. Tunai dan habis bayar. Kebanyakan kereta yang ada biasanya, contoh ibu bapa kita tak mampu nak beli kereta secara tunai. Contoh kereta mewah lah, Honda City ke yang mahal tu, Toyota ke apa. Jadi dia akan melakukan pinjaman bank, ya, buat pinjaman bank. Bila pinjam dengan bank, seolah-olah macam bank yang beli kereta tu dulu. Bank beli kereta tu dulu. Okey. Kemudian kamu pun bayar secara ansuran, sikit-sikit. Itu namanya bayar sikit-sikit kepada pihak bank. Jadi bank pun tetapkan, okey, setiap bulan kamu kena bayar kepada kami RM500 untuk bayaran kereta ini. Contoh, beli kereta Myvi. Beli kereta Myvi yang baru dekat Pro 2, dia tak mampu nak bayar harga contoh RM50,000.
Siapa boleh nak bayar 50,000 sekali macam tu kan? Saya pun tak mampu nak bayar. Jadi caranya nak dapatkan kereta dalam masa yang sekejap ni, dalam masa yang cepat, kalau nak tunggu 50,000 ni terkumpul memang lama. Okey, jadi kamu pun buat pinjaman bank. Bila buat pinjaman bank, bank beli kereta tu dan kamu bayar kepada bank setiap bulan RM500. Contohlah, adalah pengiraan dia. Okey, itu biasanya kereta baru. Bagi kereta-kereta yang second hand seperti kancil, okey, kancil tu harga pasaran biasanya boleh dapat dalam 3,000 4,000 je. Jadi orang tak beli secara ansuran sikit-sikit, melainkan dia saudara kita, bolehlah bayar sikit-sikit. Okey, macam tu. Biasanya kalau kita beli kereta yang terpakai, kita beli secara tunai terus. Maknanya kereta terpakai itu kita punya sendiri. Itu adalah aset kita. Jadi untuk kes ini, kalau dibayar tunai ataupun bayar habis, itu dikira sebagai aset. Manakala yang seterusnya kita ada wang tunai ni, wang tunai. Okey, wang tunai. Dan yang seterusnya pun kita ada rumah yang kelima ni ya. Yang kelima ni rumah. Yang saya hitamkan tu, rumah. Rumah pun sama macam kereta. Nak beli rumah, harga contoh lagi mahal daripada kereta. Ada rumah 2 tingkat tu harga biasa dekat pasaran dah 450,000. Tu 2, 3 ni. RM450,000 rumah 2 tingkat. Jadi nak beli rumah biasanya kita akan buat pinjaman bank. Seterusnya, faham ya apakah itu aset? Kita pergi yang kepada yang kedua pula, liability. Okey. Lia, dia baca satu-satu. Liability. Kalau bahasa Inggerisnya liability. Okey. Apa itu liability? Adalah tanggungan ataupun hutang ni, hutang. Tanggungan. Nak kena tanggung setiap bulan. Apakah dia? Pertama, ni ansuran rumah. Yang ni saya kata tadi. Ansuran rumah. Setiap bulan bayar 500, 600. Kemudian kita ada hutang kad kredit ni, hutang. Bukan. Kad yang simpan duit tu namanya kad apa sebab tu? Kad debit. Ni kad debit ni, kad debit ni duit yang digunakan adalah duit simpanan kamu dalam bank tu. Tak percaya nanti pergi jumpa ayah, mak ke, mak nak tengok kad cucuk bank ayah tu, pergi tengok kad cucuk tu, dia ada tulis perkataan debit kat situ. Okey. Dia ada tulis PayWave debit. Bila debit tu, kita bayar guna kad debit ni, maknanya dia akan tolak dalam duit gaji kita, duit dalam bank kita. Okey. Kalau kad kredit ni apa? Kad kredit, nama pun kredit ni, nampak? KREDIT. Kad hutang sebenarnya, kad kredit ni. Bermakna, contoh, bila kamu mohon kad kredit ni, bila kamu mohon, bank akan bagi satu kad. Kad tu sebenarnya dalamnya duitnya kosong, tak ada pun duit kamu. Tapi bank kata, okey, Syahmi, kalau kamu nak mohon kad kredit ke? Ya, kamu kata. Okey, saya bagi kamu pinjam sebulan, hadnya adalah RM5,000. Maknanya Syahmi boleh belanja suka hati ke Syahmi berapa ringgit yang Syahmi nak guna. Tetapi maksimum RM5,000. Macam tu. Tak boleh lebih daripada tu. Okey, RM5,000 tu pun Syahmi pun belilah macam-macam, beli laptop, beli komputer, beli kamera, beli telefon, semua dia beli. Kemudian bila dalam satu masa nanti, hujung-hujung bulan, bank akan minta balik duit RM5,000 yang Syahmi guna tu. Dia hantarlah surat ataupun telefon. Assalamualaikum Cik Syahmi. Hutang Cik Syahmi kepada pihak bank sekian-sekian adalah RM5,000. Diharapkan Cik Syahmi berjaya membuat pembayaran kad kredit. Kalau tak, Cik Syahmi akan disenarai hitamkan dalam sistem kami. Sudah. Jadi, kenalah cari duit balik. Okey? Dia lain kad kredit dengan kad debit. Seterusnya, yang ketiga, kita ada cukai ni. Saya bulatkan ni, cukai. Cukai adalah sesuatu yang tidak mengembirakan semua orang. Aduhai, nak kena bayar cukai ya. Macam-macam cukai ada, cukai makanan, cukai perkhidmatan. Kemudian yang keempat kita ada ansuran kereta ni, ansuran kereta. Seterusnya,
Susunkan semula item yang berikut mengikut kumpulan aset dan liability. Aina Umairah. Kereta. Kereta ni aset ke liability? Okey, baik. Kereta adalah aset. Sebab itu kereta tu kita punya. Seterusnya, rumah pula. Ni, rumah. Zarfan. Rumah aset ke liability? Aset. Okey, bagus. Rumah adalah aset. Seterusnya, ansuran rumah. Ni. Saya buat nombor 3. Nombor 3. Ni 4. Ni 5. 6. 7. 8. Okey, Nombor 3, ansuran rumah, Fatin. Betul ke liability? Sebab apa? Dia ada perkataan? Ansuran. Yes, ansuran. Ansuran rumah, liability. Seterusnya nombor 4, Syahmi, hutang ke kredit? Liability. Okey, bagus. Nasib baik dah tahu dah. Boleh jawab tu, okey lah tu. Liability. Nombor 5, Kalisha? Liability. Okey, bagus. Liability. Nombor 6, simpanan. Siapa lagi? Aidil? Aset. Bagus. Nombor 7, wang tunai. Siapa lagi nama tak sebut tadi? Madiha. Wang tunai. Aset. Okey, wang tunai adalah aset dan akhir sekali adalah bil tertunggak, liability. Kalau kamu tengok liability ni semua benda yang tidak seronok langsung. Dah lah hutang kena bayar pula, cukai keluarkan duit, bil tertunggak pula, bil elektrik tak bayar lambat sikit kena penalti. Tak bayar 3 bulan kena potong. Okey. Seterusnya, baik kita pergi kepada penyelesaian masalah. Encik Asra, okey, baru bekerja sebagai pembantu makmal dengan pendapatan sebanyak RM2,000 ni yang saya kuningkan sekarang ni. Okey. Saya nak tanya, RM2,000 pendapatan ni aset ke liability? Dapat jawab tak? Duit bulan-bulan, setiap bulan dia dapat. Dia dapat RM2,000, dia dapat RM2,000. Tu aset ke liability? Aset. Aset lah sebab RM2,000 ni wang tunai dia. Dia punya RM2,000. Okey. Jadi ni adalah aset. Okey, RM2,000 adalah aset. S-E-T, aset. Kemudian berikut adalah perbelanjaan bulanan Cik Asra. Okey, pertama. Okey, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 dia ada apa? Pinjaman. Perkataan pinjaman kat depan ni kita dah tahu dah. Dia merupakan liability. RM150. Kemudian nombor 2, makan dan minum. Makan dan minum ni aset ke? Makan dan minum ni? Liability. Liability juga sebab kena keluarkan duit untuk menyara kehidupan kita. Liability lah, kena keluarkan duit. Dan yang ketiga, pelbagai. Tak tahulah apa, tapi dia merupakan liability. Jadi kat sini dikata, apakah liability yang ditanggung oleh Cik Asra? Apakah? Maksud apakah ni adalah yang mana satu. Jadi ketiga-tiga ni lah. Pinjaman PTBTN, makan minum, pelbagai. Okey. Ini adalah liability Cik Asra. Pendapatan dia hanya aset dia hanya gaji bulanan dia saja. Okey, yang anak-anak panah tu lah ketiga-tiganya. Soalan yang kedua, berapakah liability Cik Asra? Dia kata berapakah? Soalan yang bawah warna hitam tu. Berapakah? Okey, berapakah? Jadi kena buat apa? Berapakah liability ni? Kena buat apa dengan nombor-nombor ni yang saya bulatkan ni? Yes, tambah. Kau jangan buat operasi bahagi pula kat situ. Tak ada kaitan pun nak bahagi dengan siapa hutang kita tu. Jadi tambahkan. Okey. Sifar 8, 10, 16 naik 1. 10, 11. Okey. Dapat jawapan RM1160. Itu adalah liability Cik Asra. Boleh. Yang ketiga pula. Soalan ketiga yang kat bawah ni yang saya buat nak panah, dia kata berapakah baki gaji? Baki gaji. B-A-K-I-K. Baki. G-A-J-I-G. Gaji. Macam mana kita nak buat baki gaji? Gaji dia berapa? RM2,000. Yes, RM2,000. Kemudian
dia kena bayar apa? Dia kena bayar ketiga-tiga ni tadi kan. Bila dia bayar ketiga-tiga ni tadi berapa? Jadi kita kena tolak 1160. Tolakkan liability-nya. Jadi tinggallah baki gajinya kat bawah ni. Yang saya nak buat nak panah ni, baki gaji. Tolak sifar. Sifar tolak 6 tak boleh pinjam. Ni jadi 10, 9, 1. 10 tolak 6, 4. 9 tolak 1, 8. 1 tolak 1 habis tak ada. Jadi baki gajinya adalah RM840. Bolehlah nak beli apa-apa. Nak beli telefon tak cukup 840. Dia nak beli iPhone 5,000. Dia tak cukup. Soalan yang seterusnya. Soalan keempat. Dia kata apa? Adakah liability Cik Asra melebihi asetnya? Adakah liability lebih daripada aset? Sekarang kita kena buat macam ni. Aset dia adalah RM2,000. Liability berapa tadi? 1160 kan? Soalannya tanya, adakah liability ni, yang liability yang center right ni lebih daripada 2,000 tu? Jawapannya tidak. Ini saja jawapannya tidak. Siapa jawab tidak ni dalam soalan dapat 1 markah dah. Macam tu je. Satu lagi, kalau UPSR, selain daripada bahasa Melayu, murid boleh tulis perkataan bahasa Inggeris. No pun dikira betul juga. Sebab murid tu tahu soalan ni apa. Kalau sebut sedia jawab ya. Saya ada 10 soalan saja. 10 soalan. Okey, boleh jawab sekarang ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ada di telefon masing-masing. Dekat Google Meet ni hanya memaparkan markah saja. Sambil-sambil tu kamu dengarlah. Dia kena jawab dengan betul dan laju. Jangan melaju je, tak boleh. Nampaknya Kalisha telah berjaya menamatkan dan juga Aidil. Jadi dekat sini kita telah pun mendapat keputusan kita. Jadi keputusan kita yang pertama ialah tempat ketiga Kalisha, tempat kedua Fatin dan tempat pertama Syahmi ya. Tahniah diucapkan kepada semua orang yang menyertai kuisis kita pada hari ini ya. Mudah saja kuisis yang saya berikan.